Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar modul 6 sistem elektromekanikal. Dalam sistem elektromekanikal terdapat 5 standard tanaman. Yang pertama komponen mekanikal, yang kedua komponen elektrik, yang ketiga sistem hidrolik, yang keempat sistem pneumatik dan yang kelima sistem robotik asas. Komponen mekanikal yang kedua ialah gear. Gear merupakan salah satu komponen mekanikal yang penting dalam sesebuah mesin. Gear adalah berbentuk bulat dengan ketebalan tertentu dan mempunyai binaan gigi di sekelilingnya, di mana dia akan membolehkan gear itu bersirat ataupun meshing dengan pasangannya. Bentuk binaan bergigi ini bertujuan untuk mengelakkan kegelinciran serta untuk memastikan putaran yang dibuat menjadi lebih aktif. Gear lazimnya diklasifikasikan mengikut kategori dan orientasi paksi, di mana gear boleh dibahagikan kepada 3, iaitu gear paksi selari, contohnya gear taji atau spur gear dan helix. Gear paksi bersilang, contohnya gear serong ataupun bevel gear. Dan yang ketiga, gear paksi tidak selari dan tidak bersilang, contohnya gear belitan atau worm gear. Fungsi gear. Terdapat 3 fungsi gear. Yang pertama, memindahkan kuasa putaran. Yang kedua, mengubah kelajuan pusingan aci yang berputar. Dan yang ketiga, mengubah arah pusingan atau pergerakan aci atau sesuatu bahagian. Terdapat 4 jenis gear. Yang pertama, gear taji. Yang kedua, gear helix. Ketiga, gear serong. Dan yang keempat, gear rak dan pinan. Gear taji juga dikenali sebagai spur gear. Mempunyai gigi yang lurus dan selari dengan paksinya. Binaan gigi seperti ini membolehkan gear taji bersirat dengan gear taji lain dan kedudukan aci bagi kedua-dua gear akan selari. Gear ini digunakan dalam mesin mudah seperti mesin larik, jam tangan, kereta mainan dan enjin kereta. Gear ini berfungsi untuk memindahkan kuasa antara aci yang selari serta menukarkan kelajuan daripada rendah kepada sederhana atau sebaliknya. Gear yang kedua adalah gear helix. Gigi gear helix dibuat berpintal mengikut sudut helix tertentu. Gear jenis ini banyak digunakan dalam sistem penghantaran kuasa kenderaan. Bentuk gigi gear helix mempunyai beberapa kelebihan seperti: pertama, siratan lebih kuat antara gear kerana reka bentuk gigi memiliki ketahanan dan kekuatan yang tinggi. Kedua, putaran lebih efisien terutamanya pada kelajuan tinggi. Dan yang ketiga, bunyi bising dan gegaran dapat dikurangkan kerana pelanggaran antara gigi berlaku pada tahap yang rendah. Gear yang ketiga adalah gear serong atau bevel gear. Gear serong memiliki gigi yang berbentuk lurus atau pilin atau spiral dengan giginya dibentuk melengkung ke dalam. Gear serong ini berbentuk kon. Kedudukan aci bagi gear serong bersilang pada paksinya dan lazimnya bersudut tepat. Gear ini sangat sesuai digunakan untuk penghantaran kuasa masuk
dan keluar pada bahagian perpenjuru. Gear ini sangat sesuai untuk kenderaan berat seperti lori. Penggunaan gear serong ataupun bevel gear dalam mesin gerudi tangan. Ini adalah contoh aplikasi gear taji dan gear serong pada mesin gerudi tangan. Gear yang keempat adalah gear rak dan pinan atau rack and pinion gear. Gear rak dan pinan merupakan sepasang gear yang terdiri daripada rak yang diperbuat daripada sebatang bar lurus, manakala pinan pula sama seperti gear taji. Gambar di sebelah menunjukkan keadaan gear bersirat dengan rak bergerak lurus apabila pinan berputar. Gear ini berfungsi untuk menukarkan pergerakan linear kepada pergerakan putaran atau sebaliknya. Gear ini lazimnya digunakan dalam mekanisme steering kereta. Rangkaian gear. Sistem rangkaian gear terhasil apabila dua atau lebih gear yang digabungkan berputar secara serentak. Terdapat dua jenis rangkaian gear, iaitu rangkaian gear mudah dan rangkaian gear majmuk. Rangkaian gear mudah terdiri daripada dua roda gear yang bersentuhan dan saling memutar antara satu dengan yang lain. Manakala rangkaian gear majmuk terdiri daripada dua gear atau lebih yang saling bersentuhan dan berputar. Rumus bagi pengiraan rangkaian gear mudah. Pengiraan rangkaian gear adalah berdasarkan bilangan gigi yang ditulis dalam simbol huruf T besar dan halaju putaran gear dalam bentuk simbol huruf N besar. Rajah 4 menunjukkan gear pemacu A dan gear dipacu B. Gear A dan gear B masing-masing mempunyai bilangan gigi TA dan TB serta berputar pada halaju putaran NA dan NB, iaitu TA sama dengan bilangan gigi gear pemacu A, NA sama dengan halaju putaran gear pemacu A, TB sama dengan bilangan gigi gear dipacu B, dan NB sama dengan halaju putaran gear dipacu B. Nisbah gear sama dengan bilangan gigi gear pemacu A dibahagi dengan bilangan gigi gear dipacu B, iaitu ditulis dalam bentuk simbol iaitu TA dibahagi dengan TB dan ditulis sebagai persamaan 6.6. Manakala nisbah halaju gear adalah sama dengan halaju putaran gear dipacu B dibahagi dengan halaju gear pemacu A dan ditulis sebagai dalam bentuk simbol NB dibagi dengan NA dan ditulis sebagai persamaan 6.7. Didapati nilai nisbah gear adalah sama dengan nilai nisbah halaju gear, iaitu TA bahagi dengan TB sama dengan NB bahagi dengan NA. Maka kita boleh tulis persamaan halaju putaran gear mudah sebagai NATA sama dengan NBTB dan ditulis sebagai persamaan 6.8. Berikut adalah rumus bagi pengiraan rangkaian gear majmuk. Gear majmuk merupakan rangkaian gear yang terdiri daripada lebih dua gear pada aci yang selari. Rajah 5 menunjukkan satu contoh rangkaian gear majmuk. Berdasarkan rajah 5,
NA sama dengan laju putaran gia pemacu A. TA sama dengan bilangan gigi gia A. NB sama dengan laju putaran gia majmuk B. TB merujuk kepada bilangan gigi gia B. NC sama dengan laju putaran gia majmuk C. TC bilangan gigi gia C. ND sama dengan laju putaran gia dipacu D. Dan TD sama dengan bilangan gigi gia D. Perhatikan pada rajah 5 ini, didapati bahawa gia C dan gia B berada pada aci yang sama. Maka, laju putaran bagi gia C dan gia B adalah sama. Begitu juga dengan arah putaran gia B dan arah putaran bagi gia C adalah sama. Rumus bagi pengiraan rangkaian majmuk kita boleh tulis kepada berikut. Untuk rangkaian gia majmuk yang terdiri daripada 4 gia iaitu A, B, C dan D, rumus nisbah gia D kepada A ialah ND dibahagi kepada NA sama dengan TA dibahagi dengan TB darab dengan TC dibahagi dengan TD. Dan kita tulis persamaan ini sebagai persamaan 6.9. Jika rangkaian gia majmuk terdiri daripada 6 gia iaitu gia A, B, C, D, E dan F, rumus nisbah laju gia majmuk F kepada A ialah NF dibahagi dengan laju putaran NA sama dengan TA dibahagi dengan TB darab dengan TC dibahagi dengan TD darab dengan TE dibahagi dengan TF dan dikenali sebagai persamaan 6.10. Berikut adalah contoh bagaimana untuk mengukur laju putaran gia mudah. Lihat contoh 1. Satu rangkaian gia mudah terdiri daripada gia pemacu A dan gia dipacu B seperti rajah 6. Gia pemacu A mempunyai bilangan gigi TA berjumlah 45, manakala gia dipacu B mempunyai bilangan gigi TB iaitu 75. Gia pemacu A berputar pada kelajuan 190 putaran per minit. Kirakan kelajuan putaran gia B. Jadi, kita tulis formula NATA sama dengan NBTB. NB sama dengan NATA dibahagi dengan TB. NB sama dengan 190 darab 45 dibahagi dengan 75. Maka laju putaran gia B ialah 114 putaran per minit. Contoh 1. Berikut adalah contoh bagaimana mengukur laju putaran bagi gia majmuk. Satu rangkaian gia majmuk yang terdiri daripada gia pemacu A, gia pemelahu B dan gia dipacu C dipasang pada aci masing-masing yang berkedudukan selari antara satu dengan yang lain. Kirakan laju putaran gia dipacu C sekiranya gia pemacu berputar pada kelajuan 145 putaran per minit. Perhatikan gia pemacu A, gia pemelahu B dan gia dipacu C berada pada aci yang berlainan. Maka, kelajuan mereka adalah berbeza.
kita keluarkan balik maklumat yang ada pada soalan. Diberi TA, nilai bilangan gigi A, gear A adalah 30. Bilangan gigi gear B adalah 130 dan bilangan gigi gear C adalah 60. Laju putaran gear A adalah 145 putaran per minit. NB tidak diketahui nilainya. NC juga tidak diketahui nilainya. Jadi untuk menyelesaikan soalan ini, kita selesaikan laju putaran gear B dahulu. Jadi kita buat bagi gear A dan gear B, kita tulis formula NATA sama dengan NBTB. NB sama dengan NATA dibahagi dengan TB. NB sama dengan 145 darab 30 bahagi dengan 130. Maka NB sama dengan 33.46 putaran per minit. Bagi gear B dan C, kita tulis formula NBTB sama dengan NCTC. Jadi untuk mendapatkan laju putaran gear C, kita kena guna formula NBTB sama dengan NCTC. NC sama dengan NBTB dibahagi dengan TC. NC sama dengan 33.46. Kenapa 33.46? Sebab laju putaran gear B kita dah dapat tadi iaitu 33.46. Okey, jadi NB sama dengan 33.46 darab 130 dibahagi dengan 60. Maka laju putaran gear C adalah 72.50 putaran per minit. Contoh kedua. Okey, ini adalah contoh bagaimana mengukur laju putaran gear majmuk. Yang kedua, rajah menunjukkan satu rangkaian gear majmuk yang terdiri daripada gear pemacu A, gear majmuk B dan C serta gear dipacu D. Bilangan gigi gear A ialah 20, gear B ialah 90, gear C ialah 30 dan D ialah 70. Kirakan laju putaran gear D. Okey, kita guna formula bagi gear majmuk oleh kerana gear ini ada 4, A, B, C dan D. Kita guna formula ND dibahagi dengan NA sama dengan TA bahagi TB darab TC dibahagi dengan TD. Masukkan nilai yang telah diberi dalam soalan. ND kita tak tahu nilai, jadi kita letak saja ND dibahagi dengan NA. NA nilai dia 900 sama dengan TA 20 dibahagi dengan TB nilainya 90 darab dengan TC nilainya 30 dibahagi dengan bilangan gigi TD adalah 70. Jadi, ND sama dengan 900 darab 600 dibahagi dengan 6,300. Hasil pengiraan didapati laju putaran gear D adalah 85.71 putaran per minit. Berikut adalah formula-formula penting yang terdapat dalam takar dan tali syawat serta gear.
Pertama, laju linear sebarang titik pada lilitan takal adalah V sama dengan 2 pi Jn. Laju linear VA adalah sama dengan VB. Jadi, formula dia adalah 2 pi JANA dibagi 60 sama dengan 2 pi JBNB dibagi dengan 60. Iaitu JA sama dengan JB, laju putaran A sama dengan laju putaran B. Berikut adalah formula penting bagi gear. Nisbah gear adalah sama dengan bilangan gigi gear pemacu A dibahagi dengan bilangan gigi gear dipacu B, iaitu TA dibagi dengan TB. Nisbah laju gear adalah laju gear dipacu B dibahagi dengan laju gear pemacu A, sama dengan NB dibagi dengan NA. Nilai nisbah gear adalah sama dengan nilai nisbah laju gear. Jadi, kita guna formula NATA sama dengan NBTB. Iaitu dia adalah sejenis pemalar. Rangkaian gear majmuk yang mempunyai 4 gear, kita guna formula ND dibahagi dengan NA sama dengan TA dibahagi dengan TB darab dengan TC dibahagi dengan TD. Manakala untuk rangkaian gear majmuk yang mempunyai 6 gear, kita guna formula NF dibahagi dengan NA sama dengan TA dibahagi dengan TB darab dengan TC dibahagi dengan TD darab TE dibahagi dengan TF. Okey, ini adalah contoh penggunaan gear pada pam air. Okey, komponen mekanikal yang ketiga adalah pegas. Pegas ataupun spring merupakan satu komponen mekanikal yang diperbuat daripada jalur logam seperti besi waja. Reka bentuk pegas dibina secara bergelung-gelung dan berpilin yakni spiral serta menganjal apabila dikenakan daya atau ditekan. Fungsi pegas. Ia mengembalikan sesuatu kepada kedudukan asal. Dalam sistem elektromekanikal, pegas digunakan di dalam solenoid. Solenoid akan menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal yang bertindak seperti suis. Berikut adalah keratan rentas bahagian dalam solenoid linear. Jika solenoid digunakan sebagai suis untuk berkendali, bekalan kuasa dialihkan ke solenoid. Apabila arus mengalir melalui solenoid, magnet akan menarik pelocor ini ataupun pelangga. Pegas yang terdapat di dalam solenoid akan menyerap hentakan dan mengawal pergerakan pelocor. Apabila bekalan elektrik diputuskan, solenoid tidak akan menjadi magnet. Pegas akan menolak pelocor kepada kedudukan asal. Aplikasi pegas. Pegas yang terdapat dalam solenoid boleh diaplikasikan dalam pelbagai produk elektromekanikal seperti yang digunakan pada pintu automatik, mengawal injap air keluar masuk ke dalam mesin basuh dan sebagai suis utama untuk menghidupkan pendingin hawa. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi pegas. Okey, yang sebelah kiri sekali adalah penggunaan pegas pada absorber kenderaan. Penggunaan pegas dalam alat penimbang, penggunaan pegas pada tongkat motosikal ataupun basikal, penggunaan pegas dalam tilam dan banyak lagi lah.
Itu sahaja kelas kita pada hari ini. Diharap semua dapat faham dan dapat menjawab soalan latihan yang diberikan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.